أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وحبيبه، صلاة وسلاما دائمين متلازمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hari ini kita memasuki hari yang kedua daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan yang mana sekalian manusia telah mengetahui akan kelebihan dan fadilatnya. Maka apabila kita telah berada di dalam bulan Ramadan ini, bermakna Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan hajat kita. Allah Taala telah menyempurnakan permohonan cita-cita kita yang terdahulu, sebagaimana kelaziman kita setiap kali menunaikan salat, maka kita akan berdoa, Allahumma ballirna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhanku, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan sehingga ke saat ini Allah Ta'ala telah merealisasikan cita-cita dan harapan kita itu. Maka sayugianya kita merebut ataupun menggapai segala fadilat-fadilat keberkatan yang ada di dalam bulan Ramadan. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, memulakan hadis yang pertama di awal Ramadan ini, marilah kita mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghalliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Muttafaqun alaih. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila datangnya Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini tuan-tuan diberi huraian serta penjelasan di kalangan ulama. Pendapat yang pertama menyatakan maksud bagi dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu neraka, memang itu adalah zahir. Memang pintu syurga dibuka seluas-luasnya di dalam bulan Ramadan, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya di dalam bulan Ramadan. Kerana mengikut pendapat ahli sunnah menyatakan bahawa syurga dan neraka telah pun dicipta oleh Allah Ta'ala dan telah pun sedia ada, maka secara zahir bagi hadis ini memang benar bahawa pintu syurga telah dibuka seluas-luasnya oleh Allah Ta'ala. Maksud yang kedua, para ulama menyatakan bahawa maksud pintu syurga dibuka di sini adalah maksudnya dibuka segala sekalian pintu-pintu rahmat, kebaikan, keberkatan yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Maka tuan-tuan sayugialah apabila pintu syurga dibuka, maka bagi orang-orang yang beriman, maka hendaklah dia berusaha untuk masuk ke dalam gerbang pintu yang telah dibuka tadi. Kerana Nabi SAW menyatakan bahawa kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap di kalangan umat aku semua akan masuk ke dalam syurga, kecuali illa man aba, kecuali orang yang enggan, yakni orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, faman ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk di dalam syurga? Maksudnya tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, melalui hadis Nabi ini kita dapat faham bahawa di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam
di sana ada orang yang enggan masuk di dalam syurga Allah Ta'ala. Walaupun semua manusia mengakui akan hakikat bahawa syurga adalah tempat yang maha indah, tempat yang maha cantik, yang maha selesa, tetapi di sana ada orang yang mana tak mau masuk ke dalam tempat yang cantik. Laksana perumpamaan kita menyatakan bahawa pintu-pintu, gerbang-gerbang istana dibuka, dijemput kepada semua rakyat untuk hadir masuk ke dalam istana, untuk merasai nikmat-nikmat, hidangan, makanan-makanan yang ada. Tetapi di sana ada orang yang enggan masuk, orang yang tambah masuk, tambah merasai kenikmatan yang ada di dalam istana. Maka Nabi SAW bersabda, setiap di kalangan umat aku semua akan masuk ke dalam syurga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kemudian sahabat Rasulullah SAW bertanya, faman ya'ba ya Rasulullah, siapakah dia orang yang enggan itu? Nabi SAW menjawab, man ata'ani faqad dakhalal jannah, siapa yang taat kepada aku, nescaya dia akan masuk ke dalam syurga. Faman asani faqad aba, dan siapa yang mungkir atau durhaka maksiat kepada aku, maka sesungguhnya itulah dia orang yang enggan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tawaran yang luar biasa kepada semua manusia. Kerana tuan-tuan, pintu-pintu syurga jarang dibuka melainkan pada waktu-waktu yang tertentu. Macam kita menyatakan perumpamaan tadilah, pintu dan gerbang istana jarang dibuka kepada orang umum kecuali pada hari-hari yang tertentu sahaja. Kalau di negeri Terengganu, contohnya dibuka istana pada hari raya sebagai contoh. Dibuka istana pada hari pertabalan sultan. Maknanya bukan pintu istana ini dibuka sepanjang masa, tidak. Maka ada waktu-waktu yang istimewa pintu-pintu syurga ini dibuka. Maka begitulah juga perbandingan, bahawa di dalam sekalian tempoh masa yang berlalu, maka di sana ada satu tempoh yang mana Allah Ta'ala membuka pintu syurga. Maksudnya Allah Ta'ala membuka sepenuhnya rahmat-rahmat, kebaikan, kebajikan yang berganda-ganda yang ada di dalam bulan Ramadan. Begitu juga maksud bagi ditutup pintu-pintu neraka. Maksud ditutup pintu neraka ini, pendapat yang pertama menyatakan bahawa ia memang zahir pintu neraka itu ditutup di dalam bulan Ramadan. Pendapat yang kedua menyatakan bahawa maksud ditutup pintu neraka itu adalah Allah Ta'ala menyembunyikan kemurkaannya, Allah Ta'ala menyembunyikan kemarahannya di dalam bulan Ramadan ini. Maksud dengan erti kata mudah dipahami, bahawa bulan Ramadan ni Allah Ta'ala tidak marah, Allah Ta'ala tidak murka kepada hamba-Nya. Bahkan Allah Ta'ala bergembira untuk memberi kelebihan dan fadilat kepada hamba-hambanya yang ingin menyahut seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam kita berusaha menggapai segala kelebihan yang dijanjikan di dalam bulan Ramadan ini, perkara ini tidak akan tercapai hasilnya melainkan dengan ada padanya dua syarat. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih, muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah Ta'ala, maka diampunkan sekalian dosa-dosanya. Di sini Allah Ta'ala menawarkan satu pakej pengampunan
secara total daripada Allah Ta'ala. Masuk pengampunan secara total, iaitu pengampunan secara menyeluruh tanpa meninggalkan sedikit pun bekas dan kesan terhadap kesilapan dosa yang dilakukan. Inilah sifat al-afu, sifat pengampun Allah Ta'ala. Sifat pengampun Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala ampun, Allah Ta'ala ampun seampun-ampunnya secara menyeluruh, tanpa tanpa meninggalkan sedikit pun bekas dan kesan. Berbeza dengan pengampunan ataupun sifat pemaaf manusia. Manusia ada sifat pemaaf, manusia ada sifat pengampun. Tetapi tuan-tuan, sifat pengampun manusia tidak sama dengan sifat pengampun Allah Ta'ala. Mungkin ada orang apabila seseorang itu melakukan kezaliman kepada dia, maka tuan-tuan, dia berkata, saya tidak mampu untuk memberi pengampunan kerana kejahatan dia terlalu besar. Ada orang yang hati dia belum terbuka, dia kata, saya tidak akan maafkan awak. Bahkan disebut sampai 7 keturunan pun saya tak akan maafkan awak. Itu bagi orang yang hatinya belum terbuka untuk memaafkan. Tapi ada orang yang hati dia terbuka, apabila dia sanggup memberi kemaafan kepada orang, dia kata, tak apalah, saya maafkan awak, saya ampunkan kesilapan awak. Tapi kalau boleh, selepas daripada ini, saya tak boleh hak muka awak, saya tak mau tengok awak. Kalau boleh lepas pada ni kita jangan jumpa. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kalau jumpa akan ingat balik kesilapan, kejahatan yang dilakukan. Maksudnya apa? Kalau orang ni tuan-tuan, kalau hati dia terluka, luka dia itu berparut. Berparut. Jadi bila luka berparut ini, dia luka lama boleh berdarah kembali. Maka tuan-tuan, itu sifat pengampunan manusia, tidak menyeluruh. Mungkin dia kata, saya ampunkan awak, hanya sekadar di bibir mulut sahaja. Tapi di dalam hati tersimpan, terbuku perasaan, tidak mampu nak mengampunkan secara menyeluruh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan tawaran, pakej yang utama di dalam bulan Ramadan ini adalah pakej pengampunan secara total daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tuan-tuan, pengampunan ini bukanlah secara serta-merta. Nabi SAW mengikat tawaran ini dengan 2 syarat. Sama ada tawaran pengampunan, tawaran digandakan pahala, diberi sekalian kebaikan yang begitu banyak. Nabi SAW mengikat dengan 2 syarat. Iaitu Nabi SAW menyatakan, man qama Ramadan imanan. Syarat yang pertama mestilah iman. Maksud iman di sini adalah iaitu kita penuh yakin dan percaya terhadap janji-janji Allah Ta'ala, terhadap janji Nabi SAW. Kita percaya bahawa bulan Ramadan ini memang betul mempunyai kelebihan dan fadilat yang besar. Kita betul-betul yakin bahawa bulan Ramadan ni Allah Ta'ala nak beri pahala semurah-murahnya kepada kita. Itu maksud iman. Maksudnya dalam keadaan yakin dan percaya berkenaan kelebihan yang ada dalam bulan Ramadan. Tetapi iman saja tidak mencukupi. Dia mesti ada syarat yang kedua, iaitu ihtisaban. Ihtisaban maksudnya dalam keadaan kita sangat mengharapkan kepada Allah, ataupun dengan erti kata mudah, ihtisaban daripada perkataan hasaba, yuhasibu hisaban, maksudnya buat kira-kira. Buat kira-kira bagaimana dia nak boleh mencapai kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Seumpama laksana hari ini macam orang berniaga di bazar Ramadan. Hari ini telah bazar Ramadan ada. Orang yang berniaga ni tuan-tuan, mesti dia akan buat kira-kira. Kira-kira bagaimana dia boleh untuk mencapai keuntungan dalam perniagaannya.
Maka dia akan buat kira-kira modal berapa yang kena keluar. Nah, kemudian kos yang lain, servis yang perlu dibayar, bayar gaji pekerja. Nah, bayar lagi kos-kos pengangkutan, kos minyak dan seumpamanya. Maka dia akan buat kira-kira tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk menghasilkan keuntungan di dalam perniagaan. Jarang kita melihat orang-orang yang berniaga, dia berniaga tanpa sebarang perancangan, tanpa sebarang kira-kira. Orang macam ni biasanya perniagaan dia tak lama dan tak maju. Kita melihat perniagaan-perniagaan yang maju, mesti ada kira-kira, mesti ada hisap bagaimana dia nak menjana keuntungan daripada perniagaan dia. Modal yang diperlukan banyak mana? Dengan modal yang ada, dengan kos yang ada, berapakah barangan yang perlu kita jual? Berapakah harga yang perlu dijual? Nah, barulah menghasilkan keuntungan. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya pernah berbicara dengan para perniaga. Dan tuan-tuan, kita melihat bulan Ramadan adalah bulan yang sangat pemurah, bulan yang penuh keberkatan, dilimpah rezeki yang berlimpah-limpah. Sebab itu tuan-tuan, kita melihat pada hari ini ramai orang yang terlibat dengan perniagaan. Kerana mereka menyatakan, saya pernah bercakap dengan seorang pemilik kedai makan. Nah, dia ada kedai dah tuan-tuan, tapi bila mari bulan Ramadan dia buka juga bazar. Nah, kita tanya sebab apa buka juga bazar, kedai dia dah. Dia kata, Ustaz, kalau kena cara berniaga di bulan Ramadan, sebulan dia berniaga di bulan Ramadan, dia boleh backup 3 bulan kemudian. Masya Allah. Maksudnya apa? Keuntungan daripada dia berniaga di bulan Ramadan, dia boleh cover untuk 3 bulan ke hadapan. Maksudnya apa? Untung yang besar, untung yang berlipat kali ganda. Dan tuan-tuan, nak mendapat keuntungan ini mesti ada kira-kira, mesti ada hisap, mesti ada planning, mesti ada perancangan bagaimana dia nak mendapat semua kelebihan-kelebihan tadi. Begitu juga dengan Ramadan. Sebab itu Nabi kata, man qama Ramadan imanan wahtisaba. Tuan-tuan, iman saja tidak cukup kalau tidak ada ihtisab. Tuan-tuan, di kalangan kita hari ini alhamdulillah semuanya beriman, yakin, dan semuanya tahu tentang hakikat apa jua kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Tetapi persoalannya tuan-tuan, kenapakah kita melihat masjid-masjid kita masih lagi belum penuh? Sembahyang fardu 5 waktu masih belum penuh dengan solat berjemaah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ihtisab tidak ada. Kalaulah kita bertanya kepada semua sekalian muslimin muslimat berkenaan dengan kelebihan solat berjemaah, semua orang akan tahu, semua akan menyatakan bahawa solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian. Siap boleh menyatakan dalil, as-salatul jami'ah tafdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Solat berjemaah lebih baik daripada solat bersendirian 27 kali ganda. Tapi tuan-tuan, kenapa masih ada kelompongan di masjid-masjid kita? Menunjukkan di sini bahawa masih ada di kalangan kita yang belum mempunyai ihtisab, belum mempunyai keinginan yang bersungguh-sungguh. Sebab itu tuan-tuan, apabila kita membaca sekalian hadis-hadis Nabi SAW, kita akan berjumpa dengan perkataan Nabi. Nabi menyebut, lau ya'lamun nas, sekiranya manusia itu tahu tentang hakikat sebenar. Contoh hadis Nabi SAW, sekiranya seorang itu tahu akan kelebihan berada di saf yang pertama, saf yang awal, nescaya mereka akan buat cabut undi. Maksudnya apa? Nabi kata, kalaulah orang ni tahu akan hakikat sebenar. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang payah nak orang nak penuh saf hadapan.
Tapi alhamdulillah masjid kita bagus. Nah, jemaah tuan-tuan bagus. Nah, mana penuh sah hadapan. Jangan jadikan tradisi dan budaya masuk ke masjid duduk sah belakang. Duduk menyandar belakang. Nyandar tiang. Jangan. Sebab itu Nabi sebut lau ya'lamun nas. Kalaulah manusia itu tahu akan hakikat apa yang ada pada sah yang pertama. Nampak? Maksudnya kalau kita tanya, semua di kalangan kita tahu belah kedah. Tapi tuan-tuan, ihtisab tak ada. Keinginan, kemahuan itu tak ada. Begitu juga hadis yang lain. Contoh Nabi sebut, kalaulah manusia itu tahu akan hakikat sebenar apa yang ada pada solat subuh berjemaah, la ataituhu walau bihabwan. Nescaya dia akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Nampak? Maksudnya apa? Kalau orang tahu hakikat kelebihan solat subuh berjemaah tuan-tuan, nescaya dia akan datang walaupun susah secara mana pun, sakit ke dalam keadaan apa, dia sanggup merangkak kalau dia tahu akan hakikat tersebut. Tapi tuan-tuan, semua di kalangan kita tahu akan hakikat itu. Tapi tuan-tuan, dari sudut pelaksanaan, ihtisaban, keinginan kita untuk mendapatkan itu. Maka sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat pekeh-pekeh dan tawaran yang ditawarkan tadi dengan dua sifat, iaitu mesti dengan penuh keimanan, keyakinan, percaya kepada kurnia Allah Ta'ala, dan pada masa yang sama dia mestilah bersungguh-sungguh, berusaha, berazam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam berusaha untuk menuju syurga Allah Ta'ala mesti mengorbankan sedikit daya, tenaga, usaha kita untuk mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, di dalam hidup ini tidak ada yang percuma, melainkan semua itu perlu kepada timbal balas. Perlu kepada timbal balas. Disebut banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran, siapa yang beriman dan beramal saleh, maka dia akan mendapat kebaikan dan kelebihan. Begitu juga sebaliknya. Dan tuan-tuan, kita perlu ingat, segala kebaikan, ketaatan yang kita buat, semuanya kembali kepada kita, tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu buat baik, maka kebaikan itu kembali kepada kamu. Maksudnya manfaat itu kembali kepada kita. Tuan-tuan, hari ini kita berpuasa, manfaat puasa itu kembali kepada kita, tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ingin melihat selain daripada takwa yang menjadi matlamat kita, Allah Ta'ala ingin melihat hambanya di dalam kebaikan, hambanya di dalam keadaan baik, hambanya dalam keadaan sehat. Maka tuan-tuan, semua kebaikan Ramadan akan diperolehi oleh kita sendiri. Begitu juga sebaliknya, wa in asatum falaha. Kalau kamu buat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepada kamu. Maksudnya apa? Kemudaratan. Yakinlah, percayalah, setiap apa jua kejahatan, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, pasti ada mudarat. Dan mudarat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka tuan-tuan, saya gialah. Dengan peluang yang kita ada di dalam bulan Ramadan ini, kita berusaha dengan penuh keazaman dan penuh kesedaran dan penuh dengan kesungguhan untuk kita berusaha mencapai sekalian apa yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Namun di sana perlu kita sedar dan faham, setiap tawaran-tawaran kelebihan ini, ia tidak akan diperolehi secara sempurna sekiranya kita tidak membuat perancangan yang teliti dan teratur. Ketahuilah bahawa banyak fadilat-fadilat Ramadan akan tercicir sekiranya kita tidak membuat persiapan
sekiranya kita tidak membuat perancangan yang betul. Begitu juga tuan-tuan, hari ini dengan usia kita hari ini yang semakin meningkat, kita bukan lagi ingin bercakap soal puasa yang sah ataupun puasa yang tidak sah. Hari ini dengan umur kita 60 tahun, dengan umur kita 70 tahun, bicara kita hari ini adalah kita ingin berbicara puasa yang berkualiti, puasa yang sempurna. Sempurna ataupun tidak puasa kita. Kerana apa tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala hanya menerima puasa-puasa yang berkualiti sahaja. Sebagaimana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin lam yahsilu 'alaiha illa min ju'i wal 'atash, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, berapa ramai orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Hadis ini mafhum mukhalafah dia menyatakan kepada kita bahawa ramai orang yang berpuasa. Bahkan tuan-tuan, bukan sahaja orang Islam yang berpuasa, orang yang non-Muslim pun dia cuba nak berpuasa juga. Tengok, oh ramai orang puasa, dia nak puasa juga. Nah, mana nak khabar apa ramai orang puasa. Tapi Nabi SAW menyatakan ramai-ramai orang puasa ni dia tidak dapat apa-apa. Maksudnya apa? Maksudnya puasa dia tidak berkualiti, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita hendaklah memastikan puasa yang kita jalani pada tahun ini adalah puasa yang berkualiti dan puasa yang sempurna. Dan bagi menghasilkan puasa yang berkualiti dan sempurna, mestilah mencakupi 4 perkara. Yang pertama, sempurna rukun. Rukun puasa kita kena sempurnakan dengan sebaik mungkin. Niat dengan sempurna. Kemudian yang kedua, nak menghasilkan puasa yang berkualiti, kita hendaklah melaksanakan semua perkara-perkara sunat di dalam puasa. Ambillah usaha dan iktibar, berusaha untuk memastikan bahawa kita melaksanakan semua perkara sunat dalam bulan Ramadan. Jangan tinggal walaupun satu. Yang ketiga, jangan sesekali melakukan perkara yang makruh di dalam ibadat puasa. Dan yang keempat, bagi memastikan puasa kita puasa yang berkualiti, hendaklah menjaga adab dan tata susila di dalam melaksanakan ibadat puasa di bulan Ramadan ini. Moga-moga bermanfaat pada pertemuan kita pada hari ini. Aqulu ma sami'tum, aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.